Um, Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tingkatan 1. Okey, sebelum cikgu memulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memandangkan ini kali pertama kita bersua walaupun hanya pada alam maya. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Max Brilla. Kamu boleh panggil Cikgu Max. Okey, cikgu akan mengajar kamu subjek PJK. PJK lah. Memandangkan sekarang PKP ataupun kita masih di pandemik COVID-19, jadi kekangan untuk kita melakukan aktiviti di luar kawasan rumah pun, contoh aktiviti fizikal. Kita tak akan berjumpa lah di padang ke gelanggang. Maksudnya semua pembelajaran PJK kita adalah secara alam maya. Okey. Nanti cikgu akan kenalah kamu secara slowly lah kan. Okey. Jadi kita akan teruskanlah pembelajaran pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PEERS, iaitu unit 1. Kesihatan diri dan reproduktif. Okey. Mari kita tengok satu-satu. Kita tengok slide seterusnya. Okey, di sini cikgu letak 2 standard pembelajaran iaitu objektif yang kita perlu capai untuk topik pada hari ini. Yang cikgu akan ajar hari inilah. Maksudnya yang pertama untuk mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey, maksudnya kamu kena tahu maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Dan objektif yang kedua yang kita perlu capai adalah mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey, bagi sesiapa yang dah download digital buku teks yang cikgu dah share sebelum ni dalam grup, kamu boleh tengok standard-standard pembelajaran yang dinyatakan lah dan topik-topik yang kita akan belajar. Okey, boleh rujuk di situ dan kalau ada pertanyaan, boleh tanya soalan lah kepada cikgu di dalam grup. Okey, itu dah standard pembelajaran pada hari ini. Kedua, okay, kita tengok satu persatu. Tengok slide seterusnya. Okey, perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Ini yang akan kita sentuh pada hari ini. Okey, seperti yang dinyatakan dalam standard pembelajaran tadi, kamu hendaklah tahu macam mana ataupun apa maksud perkembangan seksual sekunder. Okey, di sini cikgu dah nyatakan iaitu perkembangan seksual sekunder bermaksud perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akil balik yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Okey, di sini dinyatakan iaitu perubahan pada tubuh badan lah maksudnya. Ada yang meninggi, mungkin muka pun agak matang sikit. Itulah adalah ciri-ciri, salah satu ciri permulaan akil balik. Akil balik maksudnya adalah dari kamu sekolah rendah. Kan? Maksudnya kamu sekolah rendah, 12 tahun, kamu masuk form 1, kamu dah akil balik. Maksudnya kamu dah mengalami fasa perubahan, fasa transisi dari kanak-kanak itu budak-budak ke alam remaja. Okey? Dia melibatkan perkembangan dari aspek fizikal dan emosi. Bukan sahaja fizikal yang berubah tetapi juga emosi. Okey, di sini nanti kita akan tengok satu persatu lah apa itu perubahan fizikal yang terjadi dan perubahan emosi yang terjadi. Okey, kita tengok. Perubahan fizikal yang cikgu tulis di sini, yang cikgu dah letak dekat slide ni. Okey, bagi murid lelaki, suara akan bertambah garau. Okey? Bertambah garau, ketinggian meningkat. Okey, ketinggian meningkat bukan sahaja terjadi kepada murid lelaki tetapi juga kepada murid perempuan. Mungkin pertumbuhan murid lelaki, ketinggian murid lelaki dia agak slow berbanding perempuan, di mana perempuan dia akan lebih cepat meninggi ataupun akil balik berbanding lelaki. Maksudnya proses akil balik bagi yang perempuan lebih cepat berbanding lelaki. Okey, selepas itu tadi, selepas ketinggian meningkat, okey, misai dan janggut mula tumbuh.
Okey, mungkin dia tak nampaklah secara ketara bagi murid lelaki. Mungkin ada bulu-bulu halus, misai-misai halus, jenggot-jenggot halus kan. Nanti kalau kamu dah form 2, form 3, makin kamu meningkat sampai form 4, form 5, dia akan lebih ketara. Di sinilah kamu perlu tahu cara untuk membersihkan diri apabila kamu dah akhir balik. Apabila kamu dah tumbuh misai, janggut contohnya kan. Tak patutlah kamu nak biarkan dia berpanjangan sebab kamu adalah student, masih seorang murid yang perlu turunkan sekolah dan masih perlu mematuhi peraturan-peraturan sekolah di mana murid sekolah tidak dibenarkan untuk menyimpan misai ataupun janggut. Jadi sebagai langkah untuk membersihkan diri, kamu kenalah pandai macam mana nak trim dia. Trim, cukur lah macam tu lah. Okey. Selepas itu saiz otot membesar dan tekstur kulit menjadi kasar. Itu perubahan fizikal bagi murid lelaki. Okey, kita tengok pula perubahan fizikal untuk murid perempuan. Di mana murid perempuan, pinggul dan payudara mulai membesar. Maksudnya once kamu dah akhir balik, yang perempuan dari segi tubuh badan dia akan lebih ketara. Akan lebih ketara dan lebih menonjol. Okey, jerawat pula akan mula tumbuh. Ini bukan saja terjadi kepada perempuan saja, murid perempuan, dia akan terjadi juga kepada murid lelaki juga. Lepas itu, suara pula akan menjadi semakin lunak. Kokotlah makin lunak tu, bolehlah jadi penyanyi kan. Kamu kan dah dekat TikTok tu melambak kan. Mesti ada. Kan? Okey, kita tengok pula hasil daripada perubahan fizikal ini untuk murid lelaki dan murid perempuan, dia akan terjadinya perubahan emosi. Perubahan emosi. Kenapa perubahan emosi ini terjadi? Sebab setengah individu dia tidak dapat menerima kenyataan yang dia telah berubah dari segi fizikal. Mungkin kamu bangun-bangun je tidur selepas akhir balik kan. Tiba-tiba the next semalam baru je kamu tengok muka kamu putih, suci, bersih kan. Bila bangun je tidur, tiba tengok dah ada misai, janggut, jerawat kan. Tiba-tiba yang lelaki pula suara jadi garau. Yang perempuan pula tiba-tiba suara jadi lunak. Kalau lunak tu tak patutlah nak beremosi kan. Emosinya mungkin gembira lah. Mungkin bukan emosi yang negatif lah. Emosi yang positif. Mungkin perubahan-perubahan yang kamu tak suka itu yang akan mewujudkan perubahan emosi yang negatif lah. Yang orang sikit-sikit, kamu sikit-sikit rasa cepat berasa sensitif. Cepat tersinggung, marah, merajuk dan sedih. Tak tentu pasal. Ini selalunya terjadi kepada murid perempuan lah. Sebab mereka bila mereka didatangi head, contohlah didatangi head tu, emosi tak stabil lah, apalah, semua tak kena. Kalau yang murid lelaki dekat dengan murid perempuan, maksud mereka tengah sakit every month tu, sakit yang datang setiap bulan tu, startlah lelaki jangan berani nak kacau yang perempuan. Sebab apa? Ada jugalah bangku tu terbang lah, beg terbang nanti dikena. Sebab mereka tak ada orang kacau pun. Sentuh sikit je, pensel ke buku ke apa kan, tersentuh sikit je. Pun mereka terus rasa marah, merajuk, sedih, bawa diri ke tandas lah, tak keluar-keluar, si kawan pujuk. Macam itulah, itu perubahan emosi ya. Apabila setengah individu tidak dapat menerima perubahan fizikal yang berlaku akibat akhir balik. Tetapi akhir balik ni bukan satu perkara yang negatif. Tak patut juga kamu nak selamanya jadi kanak-kanak kan. Mestilah kamu nak jadi remaja, lepas tu jadi dewasa kan. Macam itulah. Okey, di sini cikgu dah nyatakan, tengoklah gambar yang cikgu ada letak tengok. Jerawat lah, ketinggian lah, ni cepat marah lah, ni yang lelaki saiz otot mula membesar lah. Lelaki bila dah start akhir balik, dia start lah nak jaga penampilan kan, buat otot lah, main bar lah katanya kan. Dulu yang famous dulu tu main bar lah. Okey, okey, maksudnya hari ini topik pembelajaran cikgu sampai sini sahaja. Okey, minggu depan kita akan sambung pula untuk topik seterusnya. Tetapi masih unit yang sama, cuma cikgu akan masuk pecahan topik yang lain pula.
Okey, kalau ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan, tanya saja dalam grup. Nanti cikgu akan jawab satu persatu. Okey? Kita tengok pula seterusnya. Okey, ini adalah tugasan kamu. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dalam grup kelas. Kita ada grup kelas kan? Okey, ini merupakan tugasan kamu. Okey, tugasan kamu adalah hasilkan satu diary diriku. Di mana diary ini kamu akan berkongsi pengalaman dan cara kamu menguruskan diri serta penampilan diri yang kemas dan bersih semasa proses akil balik berlaku. Cikgu percaya mungkin ada yang sudah akil balik dan mungkin juga ada yang belum akil balik. Okey, bagi yang dah akil balik, senanglah kamu cerita saja apa pengalaman kamu, apa yang berlaku masa hari pertama kamu akil balik. Dan ceritakanlah macam mana cara kamu mengurus diri, apa perasaan kamu masa kamu akil balik tersebut. Maksudnya, kalau yang perempuan maksudnya proses kamu akil balik adalah selepas kamu datang haid. Untuk lelaki pula, proses akil balik kamu berlaku selepas kamu iltiham, iaitu mimpi indah. Mimpi indah. Okey, bagi yang belum akil balik, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh menceritakan pengalaman sebelum kamu akil balik lah. Pengalaman sebelum kamu akil balik lah. Maksudnya kamu boleh cerita perasaan kamu, macam mana cara kamu menguruskan diri pula walaupun kamu belum akil balik. Just cerita saja. Sebab ini adalah diary dirimu. Diary diriku. Maksudnya kamu bebas untuk menceritakan apa-apa sahaja tentang diri kamu yang melibatkan fizikal kamu dan melibatkan emosi. Okey, jelas? Okey, dan yang kedua tugasan kamu adalah salin nota dalam buku latihan. Okey, slide cikgu ni kamu boleh salin lah, kamu boleh tengok. Slide cikgu tak banyak tadi untuk nota, kamu salin start dari okey, yang ini. Kamu start salin ini adalah tajuk kamu pada hari ini dan jangan lupa tarikh pada hari ini. Okey, dan hari. Selepas itu standard pembelajaran kena masukkan juga dalam buku kamu. Seterusnya yang ini. Sampai sini saja nota kamu. Okey, minggu depan nota lain pula dan tugasan lain pula. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini? Kalau tak ada, cikgu tamatkan sesi pembelajaran cikgu pada hari ini dan kita jumpa di dalam grup untuk sesi perbincangan. Okey. Sebelum cikgu tamatkan sesi cikgu hari ini, di sini cikgu nyatakan beberapa peraturan kelas PDPR. Kelas PDPR. Bukan saja boleh digunakan semasa subjek cikgu, tetapi boleh digunakan juga semasa subjek guru lain. Okey, yang pertama, kamu adalah saling hormat menghormati. Sebab kita adalah dalam satu kumpulan yang besar. Sebab cikgu bukan hanya mengajar satu kelas saja, cikgu mengajar banyak kelas. Jadi cikgu banyak anak murid, jadi kita saling hormat menghormatilah. Dan bagi masa untuk seorang menjawab, seorang bertanya soalan. Okey. Yang kedua, bertanggungjawab. Apabila diberi tugasan, kamu hendaklah bertanggungjawab untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey. Dan yang ketiga, ikut arahan guru. Kalau cikgu cakap buat tugasan, buat. Kalau cikgu cakap tanya soalan, sila tanya. Kalau cikgu yang bertanya soalan, cikgu perlukan jawapan, kamu kena bagi jawapan. Okey. Dan yang keempat, menepati masa. Kalau cikgu cakap kelas kita hari ini start pukul 9 sampai pukul 10 pagi contoh, kamu hendaklah bersedia sebelum pukul 9 pagi. Sebab kehadiran akan diambil. Okey. Dan yang ketiga, sentiasa teratur. Contohlah kalau kita membuat ada kelas online masa tu. Maksudnya cikgu guna Google Meet ke, cikgu guna Zoom ke. Maksudnya kamu sentiasa teratur ni, maksudnya kamu dah ready lah. Jangan ada yang tak berbaju. Maksudnya persekitaran kamu itu sesuai lah untuk sesi kita. Maksudnya kamu dah ready, pemakaian kamu elok, teratur. Okey, dan yang seterusnya sentiasa bersedia. Bersedialah dari segi equipment. Jangan sampai, kalau kamu guna phone, contoh sekarang ni pembelajaran kita semua guna gadget. Kalau guna phone, cikgu sekejap.
Saya punya phone lowbat, saya kena cas. Maksudnya, bila bersedia ni, maksudnya kamu dah sediakan power bank kamu di tepi kamu. Ataupun kamu dekat dengan plug. Switch. Senang sikit. Bila apa-apa yang terjadi, kamu senang nak ready lah. Maksudnya nak cucuk charger ke apa ke. Okay. Dan yang last sekali, jangan off kamera sekiranya ada kelas secara online. Cukuplah kamu off mic sahaja. Kamera jangan off. Okay? Jelas setakat ni? Kalau ada apa-apa, jangan lupa kita ada grup untuk kamu bertanyakan soalan. Okay? Satu lagi, nampak tak gambar minion tu? Use manners, say please and thank you. Apabila kamu bertanya soalan ataupun bila seseorang itu telah menjawab soalan kamu, kalau kamu nak bertanya soalan, gunalah perkataan tolong, mohon. Apabila seseorang itu telah menjawab persoalan kamu, cakaplah terima kasih. Okey, inilah adab kita belajar. Okey, kita jumpa di dalam grup, okey? Salam perkenalan kepada semua murid tingkatan 1, batch 2021. Ciao.